Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa santai chill aku membawakan anda pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpancing-pancing kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay, kita ni selalunya akan panggil caller yang sama ni atas satu sebab. Cerita dia Tak lain tak sangat bukan menarik lah. kan? Sebabnya bukanlah kadang permintaan tu ramai, tapi kita sendiri kita rasa cerita dia ni ada kualiti dan lain pada yang lain. Dan tak lain tak bukan, dia memberi pengajaran. Betul. Okay, Mi? Okey, kepada anda yang sedang melihat video ini, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, kami ucapkan thank you so much. Di samping itu juga, anda bolehlah follow kami punya social media dan link telah disediakan di laman description. Ya, terutamanya TikTok lah kan. Dah habis dah FYP dah tu. Okay, pantang larang ni. Jadi bila kita sebut pantang larang, benda ni aku rasa sinonim kalau kat Malaysia dengan orang Malaysia ni bangsa Melayu lah kan. Ya. Tapi tak terlepas juga bangsa lain pun ada pantang larang juga guys. Jadi Mi, apa yang kau tahu agak-agak tentang pantang larang ni? Pantang larang ni dia secara umumnya lah, dia seringkali dikaitkan dengan budaya ataupun adat masyarakat dulu. Dan ada je di antaranya yang tidaklah dikaitkan dalam Islam. Dan Islam pun tak ada menyebutlah tentang tu, tapi orang kita je yang membudayakan benda tu. Contohnya lah macam perempuan mengandung. Dia kalau dia tengah mengandung, dia pukul biawak, jadi anak dia nanti keluar macam kulit biawak. Dalam Islam, Ustaz Azhar Idrus sendirilah kata Okay. tak ada dalam hadis, tak ada dalam nas pun. Cuma kita punya masyarakat lah yang menggembar-gemburkan benda tu. Tapi seeloknya lah kita walaupun mengandung ke tidak, janganlah menganiaya binatang. Janganlah pukul biawak. Jangan. Sian. Jadi lagi satu apa yang aku tahu tentang pantang larang ni, sebenarnya benda ni dibuat untuk nak memberi peringatan terutamanya kepada budak-budak lah, supaya tak buat benda yang tak sepatutnya. Betul. Contoh jangan duduk atas bantal. Nanti bontot bisul. Kan, padahal kita ikut logiknya tak ada pun. Betul. Yang kata jangan nyanyi di dapur ni. Nanti tak ada jodoh datang. Tapi agaknya lah Mi kan, aku nyanyi dekat dapur. Jangan. Okay. So, kita hari ni bersama dengan saudari Yan, seperti ditajuk kan. Jadi hari ni mungkin ada yang belum dengar lagi siapa ni caller kita hari ni. Jadi kita nak dia memperkenalkan diri dulu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan diri sikit kepada pendengar-pendengar yang baru ni? Okay, nama saya Yan, umur 19, asal Melaka. Melaka. Ya. Kita support Melaka. Kita bagi lebih. Ya. Untuk pengetahuan diorang Syuk, siapa yang tak tahu lagi lah, Yan ni merupakan kembar kepada kita punya, antara kita punya pencerita, iaitu Ida. Ya. Okay Yan, kali ni episod kedua betul? Betul. Okay. Jadi untuk cerita yang pertama, apa cerita kali ni? Okay, so time tu dia tahulah orang Jawa ni, orang dulu-dulu lah memang banyak pantang larang dia orang buat. Macam yang tadi Abang Syuk Nazmi cakap. And then dalam Jawa pun kita orang ada pantang larang, dan
ada setengah family Jawa yang memang penting sangat-sangat untuk jaga pantai larang ni, tak boleh dilanggar. Okay, benda ni jadi tahun 2018. Masa tu baru 16 tahun lah Yan. Then time tu cuti sekolah, Yan ke rumah mak saudara Yan lah dekat Johor. Belah mana tu Yan tak nak cakap lah. Okay. So kat rumah mak saudara Yan tu ada ibu dia lah. Umur dalam 80 lebih macam tu lah. So kita orang panggil dia Mbah. Dia ni memang daripada tanah Jawa lah. So berstasin kat Malaysia. So family mak saudara Yan ni memang betul-betul jaga pantang larang dalam tradisi Jawa ni lah. So masa kat rumah tu, first dia cakap kalau salam Mbah nanti jangan salam ikut cara biasa. Salam just hujung tangan dan cium tangan sendiri, jangan cium tangan dia. Tu first pantang dia lah, jangan cium tangan orang tua-tua macam tu. Okay. And then masa petang tu kan biasa kita akan makan sama-sama kan. So kita orang makan ramai-ramai lah atas dulang macam tu. So masa tu mak saudara Yan pesan, habiskan semua makanan ni, jangan tinggal sisa. Kan biasa kalau kita kan makanan tu kalau ada lebih nanti letak dalam mangkuk, tak pun terus saji kan. Nanti kalau lapar boleh makan lagi. Tapi dekat rumah tu tak boleh. Kalau nak habis, kena kasih habis semua. Pinggan apa benda semua jangan tinggal atas meja. So time tu Yan ingat kan mungkin macam mak saudara Yan ni dia ni tak nak membazir ke benda ke, sebab takut makanan ni cepat basi kan. So mula fikir macam tu je. And then masa malam lah, time tu dah pukul 8.30 macam tu, Yan kita orang macam minum kopi lah malam-malam lah, minum kopi, cai biskut. Dan masa tu biskut kan, kita makan biskut dengan budak-budak kecil semua kan, tumpah-tumpah terabuh semua. So Yan nak ambil penyapu, nak sapu lah ruang tamu tu kan, sepak. Lepas tu Mbak ni marah, dia cakap jangan sapu waktu malam, nanti hantu datang. So time tu Yan pelik lah, kenapa pula tak boleh sapu waktu malam macam tu kan. Lepas tu dia cakap lah, kau orang Jawa, kau kena tahu pantang, jangan sapu waktu malam, nanti hantu masuk rumah. So Yan macam, yelah kalau rumah dah kotor waktu malam, kita sapu je lah. Tapi disebabkan kita tetamu dan nak jaga hati orang tua juga, so kita ikut je lah. So just ambil tisu, kain macam tu, lap macam tu je lah. Kain basah. Then dalam pukul 9 lebih macam tu, mak saudara Yan bawa Mbah ni keluar lah, pergi jalan-jalan macam tu. So dekat rumah tinggal Yan dengan 3 anak mak saudara Yan ni lah. So diorang ni macam kecil-kecil lagi lah macam tu. Dan masa tu diorang ni cakap diorang lapar. So Yan masak nasi sekejap, guna rice cooker kan cepat kan. So masak nasi, just buat nasi goreng lah. Lepas tu diorang cakap kejap lagi diorang makan. So Yan makan dulu. Yan makan dulu, nasi tu Yan tinggal atas meja, tutup dengan tulung saji. Okay. So Yan masa tu fikir tau, benda ni kalau aku tinggalkan, langgar pantang ke? Sebab tadi kata jangan ada tinggal sisa makanan kan. Lepas tu Yan macam, ni bukan sisa pun, baru masak kan, so biar je. Yan dah makan, Yan duduk kat ruang tamu balik. So masa nak ke ruang tamu balik tu, jarak antara dapur nak ke ruang tamu ada selang 3 bilik tau kat rumah tu. Rumah tu rumah macam panjang ke belakang lah. So Yan rasa dekat ruang tengah tu ada pasir tau. Yang ni Yan ambil lah penyapu kat dapur balik. Ambil penyapu, sapu pasir tu masuk dalam skop. Lepas tu masa Yan tengah sapu-sapu tu, Yan dengar macam bunyi orang lempar turun saji, macam orang tengah lapar ambil turun saji buka macam tu. Okay. Lepas tu Yan dengar bunyi orang makan dengan lahap macam tu. So Yan ingatkan ada orang masuk ikut pintu belakang ke. Sebab takut lah kan, sebab dalam rumah tu dah tak ada orang dewasa kan. Lepas tu Yan pergi kat dapur. Time tu yang Yan nampak ada seorang
satu susuk tubuh tua diri dekat depan meja, makan dengan lahap nasi goreng yang tadi yang tinggalkan tu. Rambut dia panjang macam kusut macam tu. Okay. Dan dia makan tu memang bersepah-sepah kat situ. So yang time tu dah terkaku macam tu lah. Lepas tu Yan macam tak tahu nak buat apa tu, just pandang dia lah. Memang time tu tak tahu nak buat apa lah. Then benda tu daripada tengah makan tu, guna dua tangan, dia berhenti. Lepas tu perlahan-lahan kepala dia angkat macam tu. Yan cuma nampak mulut dia je. Dia senyum. Senyuman dia tu macam kulit pipi ditegangkan macam tu. Macam tu lah dia punya kulit dia berkerut tarik macam tu. Lepas tu Yan memang nak cabut lari lah. Tapi time tu Yan macam berundur belakang beberapa tapak macam tu. Dan masa Yan pusing nak lari, so, tadi berundur nak pusing, benda tu betul-betul ada kat depan Yan sampai buatkan Yan pingsan time tu. Aduh. Tiba-tiba muncul depan kat depan. Dengan muka dia lah, memang nampak jelas muka dia macam tu. Yang tak boleh describe muka macam ni, tapi mulut dia tu je lah. Memang senyuman dia tu. Then yang sedar macam tu yang sedar dalam tengah malam kot, kat dalam bilik lah time tu. Lepas tu mak saudara Yan ni macam tenangkan Yan, sebab Yan still nampak bayangan muka orang tua tadi. And then bila dah macam Yan secara tenang macam tu, Yan cuba bagi tahu mak saudara Yan ni lah apa benda yang jadi. Lepas tu mbah ni masuk dalam bilik. Mbah ni cakap lah, itulah kau, aku dah cakap jangan langgar pantang. Lepas tu mak saudara Yan ni macam berlawan cakap lah dengan ibu dia kan. Cakap lah, mak, ni bukan soal pantang kau benda, ini sebab mak. Lepas tu Yan tak dengar lah benda diorang cakapkan nak bualkan kat luar. Tapi Yan tahulah mak saudara Yan ni, ibu ni, yang mbah ni, kita tahulah orang dulu-dulu kan ada membela macam tu lah. And then pantang tu semua disebabkan untuk jaga dia punya belaan dia. Sebab kita tahu benda-benda halus ni tak suka penyapu lidi kan. So bila waktu malam benda tu nak lalu lalang dekat sekeliling dia, so bila ada penyapu lidi tu disapu waktu malam, macam menghalau dia keluar lah. Macam tu. Tapi itu mungkin dalam family Yan lah. Kalau orang luar mungkin tak tahulah macam mana cara pemikiran mereka, sebab benda ni pun bergantung pada individu tu sendiri kan. So time tu memang Yan kena stay kat situ seminggu jugalah, sebab dengan ni kan di sekolah. Dan setiap malam lah Yan mesti terbayang je muka nenek tua, yang perempuan tua yang Yan nampak kat dapur makan tu. So lepas tu memang Yan tahulah makanan tak boleh letak atas meja tu kenapa, dan sebab mbah tu terlalu pentingkan pantang tu sebab apa. Tapi macam sekarang ni dia dah tua, dah terlantar. Bila Yan pergi sana, macam benda tu boleh je buat macam biasa. Cuma masa dia kuat dulu, memang dia betul-betul jaga, tak bagi anak cucu dia semua buat pantang-pantang semua. Maksudnya kali ni pantang-pantang tu biasa dibuat ke macam mana? Sebab Yan tanyalah dia punya mak saudara Yan, anak-anak dia semua, memang daripada dulu diorang dididik jangan buat ni, jangan buat ni. So diorang macam ikut dan percaya sangat tau, terlalu percaya dengan benda yang mbak ni cakap. Sampai kan itulah pemikiran diorang, itu yang membuatkan benda tu pun sukalah, sebab orang percaya benda yang dia nak. Okay, baju yang nenek tu pakai agaknya macam mana gambaran yang Yan boleh bagi? Yan seingatnya lah baju dia tu macam baju kain lusuh macam tu kan.
Tak pasti pula dia ada kaki ke tak sebab nampak just dari atas meja. And then dia, cara dia makan tu pula, tangan dia tu macam dia depakan tangan dia dan masuk dalam mulut makanan tu. Macam tu lah. Okay, aku boleh bayangkan. Seram man. Aduh. Cuma Yan, Ya? pantang larang tu yang Mbah Yan kata, Ya? okay, adakah pantang larang tu hanya digunakan di rumah yang Mbah tu duduk saja, ataupun dia memang kena ikut, semua anak cucu dia memang kena ikut walaupun kat mana-mana je? Kat rumah tu memang semua ikut. Dan ada beberapa orang anak dia lagi yang kat luar daripada dia punya kawasan kampung tu, ada juga yang ikut. Yang ikut pantang larang tu. So pantang larang ni dia sinonim dengan orang Jawa ataupun hanya nenek Ian saja yang pantang larang ni memang adalah dalam masyarakat Jawa. Tapi ada setengah masyarakat yang terlalu taksub dan percaya dengan benda ni. So itulah. Bila pantang larang ni dibuat dan orang terlalu percaya, jadi benda ni jadikan benda ni asbab lah kan, untuk mengganggu kita anak Adam kan. Jadi bagi aku kalau tak ada buat sebarang perjanjian atau apa, tak ada masalah lah. Cumanya membazir lah kalau tinggal kat sisa makanan. Itu betul. Dan pasal sapu malam tu aku tak pasti kan. Kalau orang, aku rasa okey je sapu malam. Tapi kalau malam-malam dengar orang menyapu pakai menyapu lidi, seram juga sebenarnya. Bila aku cuba ingat balik kan. Seram kan, siapa sapu malam-malam ni? Macam tu lah. Yalah, bila orang kata budaya ataupun adat ni, dia ada setengahnya wajar diteruskan. Betul. Tapi ada kalanya tak perlu risau dia akan mengganggu-gugat kita punya akidah dan memesongkan akidah kita. Cuma bila kata jangan membazir makanan ni, aku teringat kata-kata cikgu aku dulu. Nama dia Cikgu Jasmi. Aku Azmi, dia Cikgu Jasmi. Okay. Dia kata kalau makan nasi, orang dulu kata kalau makan nasi ni jangan membazir, jangan tinggalkan sikit, nanti nasi tu menangis. Nangis kan? Cuma apa orang kata apa kaitannya kenapa nasi tu menangis? Orang dulu kata jangan membazir nasi ni sebab kemungkinan dalam sebutir nasi yang kita tinggalkan tu, kemungkinan ada keberkatannya kat situ. Jadi eloknya kita habiskanlah semua butir-butir nasi tu. Mungkin yang butir yang terakhir tu ada keberkatannya. Dan tak jangan tahu lupa juga sebutir nasi ni ibarat setitik peluh petani. Betul. Okey, kita baru saja dengarkan cerita yang pertama daripada Ian. Dan tak sabar Mi, kita nak teruskan dengan cerita yang kedua. Boleh teruskan. Okay, cerita yang kedua ni benda ni dah lama dah jadi. Time tu kira baru form 1 lah. Dan yang ni dulu bukanlah kata baik sangat jahat lah, tapi dulu memang kasih gaduh lah. Time tu kita orang bergaduh kat belakang balai raya lah. Adalah bergaduh persis faham sikit lah time tu. And then disebab kita orang bergaduh tu, ada yang sampai pukul, naik tangan, dan ada budak lelaki yang dalam antara member kita orang juga yang sampai cedera teruk. Dan time tu pula ada polis ronda dan menyebabkan kita orang semua ada 8 orang, 8 kena bawa ke lokap. Sampai lokap. Sampai lokap. Okey. So time tu perempuan cuma Yan dengan ada seorang lagi budak ni lah, adik dia ke salah seorang psycho situlah. And then time tu kita orang kat lokap. So yang lelaki memang dalam lokap lah. Sebabkan 2 orang je perempuan, jadi kita orang duduk kat bilik menunggu. Dan yang lelaki semua memang dalam lokap lah. And then time tu sebab dah pukul 1:30 kita orang kena tutup lokap. Jadi family kat Jamin tu kena pagi lah, operasi untuk pagi pula. Dalam pukul 8:30 macam tu. So buat first time bermalam kat lokap tu, adalah gangguan yang kita orang dapat. So
Dia memang duduk dengan seorang lagi adik ni, nama dia Lina family. So Lina. kita memang Lina. Okay, yang lelaki tu So, seorang je lelaki ada 6 orang. Sebab Enam. kita orang 8 orang. Oh, okay, lelaki 6, perempuan 2. 2. Oh, tak gentleman. Tak gentle. Okay, teruskan. Sebab kita orang ni just datang ikut je lah. Okay. Lepas tu yang 6 orang lelaki tadi kan dia orang dah lock up. So dia orang ni adalah macam tak puas hati lagi lah. So bila kita dia orang bising-bising dengan lock up tu, ada pegawai yang akan lalu kat situ. So dia orang diam macam tu lah. Lepas tu dia orang diam lah. And then masa tu yang tengok yang Lina dah tidur lah. And then yang cenderung kat luar pun, yang budak-budak lelaki yang dah lock up tadi pun, dia orang macam ada yang dah tidur, ada yang still buat lawan-lawan muka macam tu kan, buat muka macam tu. And then masa tu Jen perasan ada seorang lelaki, dia pakai seluar track dengan t-shirt hitam. Dia ingat lagi, dia jalan daripada depan kaunter lalu dekat depan bilik yang kita duduk tu ke arah lock up. Lepas tu dia pusing balik. Dia tak tahu siapa lelaki tu. Mula-mula dia ingat macam pegawai ke, atau mungkin orang kat situ ke yang tak pasti macam tu kan. Dalam 90 minit tu dia lalu lagi. Lepas tu yang pelik lah, takkanlah pegawai polis ni tak tegur kot lelaki ni lalu-lalu macam tu. And then dia macam keluar daripada bilik tu, dia duduk kat depan pintu bilik tu lah, sebab memang kita tak boleh keluar sangat lah ke arah lookout tu. Then dia macam panggil lah salah seorang daripada member yang kat dalam tu. So dia letak nama dia Ali lah. So yang panggil lah, Ali apa tu? Lepas tu Ali macam duduk kat jersey besi tu, dia duduk, dia pegang paut macam tu lah. Apa? Lepas tu yang cakap lah tu yang lalu tadi. Lepas tu dia macam, mana ada? Tidur lah sana. Muka je kau. So macam dia pun dalam keadaan emosi macam tu. So dia masuk balik. Masa yang nak terlelap macam tu lah, dia nampak lagi dia lalu. Satu masa dia lalu kali kedua tu, dia baru macam teringat tau. Macam baru tu sedar, kenapa tak ada bunyi tapak kaki dia lalu. Sebab kalau ikutkan nampak macam daripada dia jalan tu, bunyi langkah tu mesti ada walaupun perlahan. Tapi ni memang tak ada langsung bunyi langkah tapak kaki tu. Lepas tu dia dengar salah seorang daripada membernya yang dalam antara 6 orang tadi, nama dia Haziq lah. Dia ni dia yang kena bully lah sampai berlakunya pergaduhan tu. So Haziq ni memang orang kata dia ni lemah semangat tau. Jadi dia dengar dia jerit tau, macam jerit macam tu lah. So pasal dia pegawai polis lalu, pegawai polis tu datang kat situ. So diorang diam macam tu lah. So yang boleh dengar suara Haziq tu memang kuat. Dia jerit, dia meronta-ronta, dia ada lah ayat yang dia cakap macam tu. Dan yang ingatkan diorang ni bergaduh lagi lah kat dalam sel tu. Lepas tu Yan keluar lah daripada situ kan. Masa Yan duduk kat depan pintu tu balik, Yan nampak lagi lelaki yang sama tadi yang lalu tu. Dia ada betul-betul dekat sebelah pegawai polis tu. Masalahnya pegawai polis tu memang tak perasan aku orang tu kat situ. So time tu Yan macam dah pelik tau. Lelaki ni, adakah dia ni manusia ataupun bukan tau. So time tu dah bermain dalam fikiran Yan macam tu. Lepas tu disebabkan yang seorang si Haziq ni tadi dah ambil duit macam tu, so polis ni terpaksa ambil Haziq tu bawa keluar, bawa dia dekat satu lagi bilik lah, macam ruang rehat untuk pegawai lah kat situ, kat balai tu. So yang 5 orang tadi, diorang macam dah bising-bising macam tu tau. Budak tu kenapa ni macam bising-bising tu. Then Yan pergi dekat pegawai tu lah. Yan cakap lah, boleh tak kalau saya nak teman Haziq kat sini. Lepas tu dia cakap lah, boleh tenangkan dulu kawan awak ni macam tu kan.
Sebab Yan dengan Haziq memang rapat lah, rapat dari kecil. So masa tu Yan duduk kat situ, Yan tanyalah Haziq, kenapa ni asal kau jerit, diorang bully kau lagi ke benda macam tu kan. So dia cakap lah, tak, aku nampak dia tak ada kaki macam tu. So Yan cakap lah, siapa yang tak ada kaki ke ni, semua ada kaki, siapa yang tak ada kaki. So dia cakap lah, tadi ada seorang lelaki, aku tak tahu dia lelaki ke dia perempuan ke, tapi dia tak ada kaki, dia lalu dia pandang aku. So time tu memang Yan dah rasa meremang, lepas tu bahu kiri Yan pun rasa sakit macam tu. So Yan tanya dia lah, kau nampak kat mana, kau nampak dia bila? Saya cakap lah, tadi lepas kau panggil Ali, tu dia lalu, lepas tu dia pandang, dia senyum. Dia senyum dekat Haziq tu? Dekat Haziq tu. Okay. Lepas tu Haziq ni dia ni lah, dia nampak lelaki tak ada kaki, and then dia pusing belakang, dia menghadap dinding setelah dia cakap. So dia cakap kan kalau dalam lokap tapi kita ada tandas kecil macam tu kan. So dia cakap dekat tandas tu atas tu ada tingkap macam jeriji juga. Dia nampak kat situ ada macam satu kain yang diikat macam seolah tali gantung. Lepas tu yang membuatkan dia menjerit. Lepas tu bila dia pusing balik, dia nampak lelaki tadi tu ada dekat dalam sel, dalam jeriji tu. Itu yang buatkan dia betul-betul menjerit, meronta-ronta macam tu. Lepas tu bila dah tu polis tu suruh Yan untuk masuk balik dekat bilik Yan tadi, Yan dengan Lina lah. Lepas tu masa Yan kat situ, Yan panggil, Yan duduk dekat dekat pintu tu, Yan panggil Haziq lah. Haziq, tapi Haziq ni tak ni tau, mungkin dah tidur ke benda. Jadi Yan cakap dengan Lina lah, sebab Lina adalah adik kepada Haziq. Okay, so Yan cakap dengan Lina, boleh tak kalau malam ni engkau tidur, kalau kau dengar aku, kau jangan pandang ke, jangan tegur ke apa, tidur je. So Lina ni cakap lah, yelah aku nak tidur, tapi ada orang nak cakap dengan aku lagi, biarlah aku sembang dulu. Lepas tu yang macam cakap dengan siapa? So dia cakap lah kan daripada tadi ada akak pegawai polis ni kat depan ni, daripada tadi dia borak dengan aku. Dalam bilik tu dia dengan Lina je, pegawai polis yang terjadi seorang ada kat kaunter pula. So time tu yang macam totally blank. Pegawai polis dalam bilik tu, pegawai polis yang jaga kita orang dalam bilik tadi, dia pergi ke kaunter lepas si Haziq ni dibawa keluar. So Yan macam tak nak takutkan dia, so Yan suruh dia tidur je lah. Lepas tu masa dia nak tidur tu, dalam bilik yang kita orang tengah duduk tu, Yan boleh bau satu bau yang macam kapur barus punya bau lah. Dan masa tu Yan macam mata kan jadi pedih macam tu, macam ada asap macam tu. Yan tak tahu lah tu pedih asap ke benda. Bila Yan gosok mata macam tu, Yan buka mata, depan Yan kat macam meja macam tu, depan tu ada lelaki yang tadi Yan nampak baju hitam sweater tu dengan satu tusuk, boleh cakap kapun lah. Ada dua benda. Ya. Okay. So time tu nak tidur, macam pura-pura tidur lah. Tapi sepanjang malam tu nak tunggu ke subuh tu, memang Yan boleh rasa benda tu still berdiri kat depan meja tu. Dan apa yang Yan tahulah, balai polis tu memang balai polis dah lama lah. And then dulu kat situ ada pernah orang kena tahan lock up, and then diorang ni bergaduh dengan teruk lah, dengan teruk, sampai salah seorang daripada
tahanan dalam lockup tu mati dalam lockup tu. So tak pastilah itu puncanya ke apa ke, tapi memang dikatakan ada seorang tahanan pernah mati dalam tu sebab dia orang bergaduh lagi dalam lockup tu. Okey. Jadi yang Ian nampak ni lelaki yang berseluar track, dia ada kaki lah kan? Masa yang nampak tu, yang nampak dia ada kaki berjalan macam normal, tapi tak ada bunyi tapak kaki. Berbeza dengan si Haziq. Haziq tengok tak ada kaki kan. Kak Pon ni datang Haziq. dari celah mana? Itulah. Tiba-tiba nak masuk nyebuk interframe kan. Nak masuk jugalah. Aku pening juga. Tapi itulah yang saat ada tali gantung dekat tirai yang belakang kecil tu kan, mungkin ruang udara. Yang tu agak creepy juga Okey. Masuk lockup, aku rasa nak menunggu pagi tu mesti rasa macam lama. Bila nak pagi ni kan. Panjang betul malam tu. Cuma Ian lah, Ya. masa kawan Ian tu nampak pegawai polis yang berborak dengan dia kat depan tu, okay, dia ada describe tak sama ada baju yang pegawai polis tu pakai sama ada baju masa waktu sekarang ataupun baju polis zaman dulu-dulu? Lepas kita orang dah diikat jamin setelah mak ayah sampai dah keluar, dan tanya dia, yes memang dia cakap baju tu baju warna, bukan warna biru polis sekarang. Dia kata baju tu macam warna coklat macam tu. Aku So terfikir dia tahu yang tu baju lama. Polis lama pula. Pelik. Aduh. Dia tak boleh terfikir ke dia ingat tu polis pangkat khas. Sebab Elina time tu macam dia baru dah jadi 5 time tu, sebab Ian baru form 1. So dia ni macam tak tahu apa lah. Sebab tu Ian suruh dia tidur je. Faham. Pengalaman berharga tu. Darjah 5 masuk lockup. Bukan senang nak dapat Jadi dia ada tanya, dia cerita tak dekat Ian apa yang diborakkan? Ya, dia tanya dia, dan dia cakap pegawai polis tu mula-mula dia duduk depan dia senyum. Lepas tu siapalah tanya nama, kenapa semua kan. Lepas tu dia cakap lah, tu yang dalam lockup tu bergaduh ke? Lepas tu Lina cakap bergaduh. Lepas tu dia cakap lah, oh gaduh, kenapa tak sampai salah satu nyawa melayang? Lepas tu dia macam, Lina ni budak lagi. So dia cakap lah, janganlah nanti abang mati. Oh abang. Lepas tu rasanya masa tu lah yang Haziq ni nampak nampak yang tak ada kaki tu. Sebab ikut yang dia cerita, dia kata dia ni lah, sebab masa tu Ian ada kat luar. So masa tu lah yang Haziq tu kata dia tak nampak benda tak ada kaki. Rasmat. Agak seram juga topik yang dia bincang ni Aku speechless jugalah. Kita baru-baru ni pun ada terima cerita dekat balai ni. Dari Tuan Nazmi. Yes. Dan kita dapat lagi koleksi cerita seram di balai untuk kali ni. Dan yang ni bagi aku lagi goosebumps. Aku ada tanya pada viewer masa di live chat, macam mana kalau kita nampak hantu di dalam sel, nak lagi mana? Jadi aku rasa macam ni lah kot situasinya. Agak yang Haziq lalui, nampak tapi tak boleh nak buat apa-apa. Betul lah. Nak buat macam mana kan, dah terperangkap dalam tu. Aku rasa macam intense dengan cerita kali ni. Antara pengajaran yang aku dapat lah kali ni kan, masuk lockup ni salah satunya menginsafkan kita lah, supaya tak mengulangi perkara yang kita buat tu yang tak elok. Satu lagi, perkara-perkara mistik yang terjadi dalam lockup ni pun boleh mengundang kata keinsafan, supaya kita tak nak lagi masuk dalam lockup tu. Daripada tak nak nama kita tercalar, antara lain adalah tak nak jumpa hantu dalam lockup. Betul. Bunyi mengecun kan? Masih mood raya Okay. Tapi tak apa, kita teruskan. Terima kasih pada Ian kerana sudi berkongsi dengan kami. Dan kami rasa sebenarnya tak cukup nak dengar dia cerita. Mungkin Ian ada cerita lagi ke lepas ni? InsyaAllah ada. Mungkin dia lagi special kalau datang ni. Ya, kita betul-betul terharu kalau datang lah. Ya, betul. Okay,
Sebelum tu macam biasa kita nak sepatah dua kata mungkin pesanan pada viewer yang sedang dengar video ni. Okey, apa yang nak bagi nasihat lah. Pantang larang orang dulu-dulu tu, ada yang baik kita ambil, yang bercanggah ataupun yang agak keterlaluan tu kita janganlah buatlah. Sebab semua ni pun base tu agama kita balik. Apa yang bercanggah tu kita jangan ni lah, yang baik kita ambil sebagai pengajaran. Okay. Dan still mood raya, harap tak lambat lah untuk ucap selamat hari raya kepada semua. Selamat hari raya juga pada Yan. Nanti kalau datang ni kita hidangkan lah kuih raya ke lemang kalau ada lagi. Okay, jadi ni kalau pesanan daripada aku pula, setiap perbuatan tu kita mulakan dengan bismillah. InsyaAllah benda-benda yang tak diingini ni kita dapat elakkan. Okay, kau ni ada apa-apa nak sampaikan? Tak ada pesanan, cuma dia ada cuma lagi. Okay. Cuma segala penceritaan yang kita dengar pada malam ni jadikannya sebagai hiburan, dan yang baik kita ambillah sebagai pedoman, dan yang buruk kita jadikan sepadan. Janganlah korang judge cerita ni, cerita sembang ke apa. Kita dengar, kita layan, kita hiburkan sahaja. Betul. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan Santai Chill. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dan yang dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.